Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya Nur Amin bin Burhanuddin merupakan penolong mufti di Balai Cerap Selangor. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dapat berada di sini pada tanggal 29 Syakban 1442 Hijrah bersamaan 12 April 2021 hari Isnin, di mana saya sedang bersedia untuk mencerap anak bulan Ramadan. Okey, jadi saya akan bentangkan atau memberi sedikit taklimat mengenai data-data anak bulan Ramadan 1442 Hijrah. Okey, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 189 yang bermaksud mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu iaitu urusan dan amalan manusia. Khasnya ibadat haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram, akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah kamu melalui pintunya serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Okey, jadi sebenarnya cerapan anak bulan ini merupakan satu keperluan yang kita perlu buat untuk kita menentukan masuknya awal bulan Hijri. Dan ianya amat penting untuk pertamanya bagi bulan-bulan yang berkait rapat dengan ibadat umat Islam seperti bulan Ramadan untuk ibadah puasa, bulan Syawal untuk menentukan bila akhirnya kita puasa, dan bulan Zulhijjah di mana untuk menentukan ibadah haji. Okey, jadi untuk kaedah penentuan awal bulan Islam terutama di Malaysia berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan pendapat ulama serta astronomi moden. Jadi di Malaysia kita mengambil penyelesaian jalan tengah dengan cara menggabungkan ru'yah dan hisab. Di mana ru'yah adalah kita melihat anak bulan, dan jika anak bulan itu tak nampak dan kita akan hisab, iaitu hisab itu adalah kita akan menghitung, dan hitungan kita tu kita akan sandarkan berdasarkan kriteria imkanur ru'yah, iaitu kriteria keboleh nampakan. Jadi itu yang kita gunakan di Malaysia, dan kriteria imkanur ru'yah ini mula diperkenalkan pada Muktamar Hilal bagi penentuan permulaan bulan Hijriah di Istanbul pada 26 hingga 29 November 1978. Namun kriteria pada itu sedikit berbeza dengan kriteria yang kita gunakan sedia ada. Dan pada 29 Zulqa'dah 1412 Hijrah bersamaan 1 Jun 1992 bertempat di Labuan, di mana pertemuan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura iaitu MABIMS telah bersetuju untuk mengubah suai kriteria imkanur ru'yah yang sedia ada kepada kriteria imkanur ru'yah yang kita gunakan sekarang. Okey, di mana kriteria imkanur ru'yah yang kita gunakan sekarang, semasa matahari terbenam, ketinggian hilal ataupun anak bulan itu mestilah tidak kurang daripada 2 darjah di atas ufuk. Okey, seperti gambar yang kita ada sekarang ni. Okey, di mana daripada ufuk ni, ufuk adalah ataupun horizon, anak bulan ini mesti berada 2 darjah di atas ufuk, dan jarak lengkung hilal matahari tidak kurang daripada 3 darjah. Okey, daripada tengah matahari ni ke tengah daripada bulan ni, dia mestilah tidak kurang daripada 3 darjah. Okey, itu syarat yang pertama. Kedua-dua syarat ini mesti dipenuhi. Okey, jadi yang kedua, ketika hilal terbenam, umur hilal tidak kurang daripada 8 jam selepas istimak berlaku. Okey, istimak adalah keadaan di mana bumi, bulan dan matahari ini dalam keadaan segaris lah. Okey, start daripada tu hinggalah waktu kita melihat anak bulan itu, kita kira berapa tempoh perbezaan waktu daripada istimak sehingga waktu kita melihat anak bulan. Itu adalah umur hilal. Okey, jadi di Malaysia terdapat 29 lokasi cerapan rasmi akan mencerap anak bulan pada hari ini. Dan jika tiada satu lokasi pun yang melaporkan kenampakan anak bulan, penentuan awal bulan Ramadan ini akan dilakukan menurut pengiraan ataupun hisab berdasarkan kriteria imkanur ru'yah. Okey, jadi ini adalah prosedur penentuan awal bulan Ramadan di Malaysia. Di mana biasanya kita ada 29 tempat cerapan, dan selepas cerapan dilakukan di semua 29 lokasi,
Kesemua 29 lokasi itu akan membuat laporan kenampakan anak bulan kepada pejabat penyimpan Moho Besar Raja-Raja, di mana lokasi pertama yang biasanya akan memberikan laporan adalah di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan Sabah yang terletak di lokasi paling timur Malaysia, dan lokasi cerapan yang berada paling barat di Malaysia adalah di Pemandangan Indah Pulau Langkawi. Okay, dan selepas daripada menerima laporan itu, kita akan sama-sama tonton pengumuman Tarikh 1 Ramadan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja yang berbahagia Tan Sri Syed Daniel bin Syed Ahmad. Okay, berikut adalah 29 lokasi yang telah diwartakan untuk melihat anak bulan Ramadan. Di mana di Selangor kita ada 3 lokasi, iaitu di Bukit Melawati Kuala Selangor, di Bukit Jugra dan juga di Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam. Okay, ini adalah senarai 29 lokasi. Okay, ini data-data anak bulan Ramadan di Malaysia. Okay, bagaimana hisap dibuat berdasarkan kriteria imkan ru'yah. Di Malaysia, data analisis ini dilakukan menurut dengan mengambil kira 2 lokasi, iaitu satu di Tanjung Atiam yang akan menjadi titik rujukan paling timur bagi negara Malaysia. Di sini lokasi dia. Dan satu lagi di titik paling barat adalah di Kampung Tanjung Cincin. Di Kedah lah. Okay, ini di belah paling barat. Okay, jadi data hilal pada hari ini bagi titik paling timur di Tanjung Atiam. Okay, data anak bulan pada hari ini, anak bulan Ramadan 1442 Hijrah telah istimak pada 10.31 pagi tadi. Okay, di mana sekarang dia sudah berumur lebih kurang 6 jam. Dia lebih kurang 6 jam. Kalau sekarang ini, waktu saya buat video ini, lebih kurang dalam pukul 5. Okay, jadi ini adalah data hilal di titik paling timur, Tanjung Atiam. Di Tanjung Atiam, Sabah, waktu matahari terbenam adalah 6.10. Waktu anak bulan terbenam adalah 6.25. Tinggi hilal ataupun tinggi anak bulan ketika matahari terbenam adalah 3 darjah 30. Dan jarak pusat anak bulan ke jisim matahari, jarak lengkung dia adalah 4 darjah 9 minit. Umur hilal adalah 7 jam 54 minit dan tempoh masa hilal di atas ufuk adalah lebih kurang 15 minit. Kita boleh tengok anak bulan sebelum daripada bulan terbenam. Okey, jadi sebenarnya daripada data hilal ini, daripada kriteria imkanul ru'yah, untuk kriteria yang pertama, tinggi hilal dan juga jarak lengkung, dia telah memenuhi kriteria. Namun bagi umur hilal ataupun umur anak bulan, dia tidak cukup, dia 8 jam. Namun disebabkan dia punya kriteria itu atau, maka untuk kriteria imkanul ru'yah di Tanjung Atiam, ianya telah memenuhi kriteria imkanul ru'yah. Manakala untuk titik paling barat di Malaysia adalah di Kampung Tanjung Cincin, Kedah. Waktu terbenam adalah pada 7.30 malam ataupun 19.30. Waktu anak bulan terbenam adalah 7.46 ataupun 19.46. Tinggi anak bulan ketika matahari terbenam adalah 3 darjah 18 minit. Jarak lengkung bulan ke matahari adalah 4 darjah 30 minit. Umur anak bulan di Tanjung Cincin adalah 9 jam 15 minit dan tempoh masa hilal di atas ufuk adalah 16 minit. Manakala di Tanjung Cincin, semua data-data ini adalah memenuhi kriteria imkanul ru'yah. Okey, jadi yang penting saya nak terangkan mengenai data-data dan lokasi cerapan di negeri Selangor. Daripada 29 lokasi cerapan rasmi di seluruh Malaysia, Selangor akan mengadakan cerapan di 3 lokasi cerapan rasmi. Namun untuk tahun ini kita, sebab Selangor masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, jadi cerapan rasmi anak bulan kali ini hanya terhad kepada 50 orang sahaja bagi setiap lokasi, yang melibatkan ahli jawatankuasa falak negeri Selangor, ahli jawatankuasa ruqyah negeri Selangor dan jemputan masyarakat setempat. Okey, berikut adalah lokasi-lokasi bagi di negeri Selangor. Kita ada Baitul Hilal Bukit Jugra di Kuala Langat. Kemudian kita ada Baitul Hilal Bukit Melawati di Kuala Selangor. Dan kita ada di Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam. Okey, berikut adalah data-data di anak bulan Ramadan bagi ketiga-tiga lokasi cerapan di negeri Selangor. Jadi semuanya adalah lebih kurang sama dan saya akan bacakan data di Balai Cerap Selangor, di mana matahari terbenam di Balai Cerap Selangor pada hari ini adalah 7.23. Bulan terbenam adalah pada 7.40. Jadi masa untuk kita melihat anak bulan di Balai Cerap Selangor, kita ada lebih kurang 17 minit. Dan ketika matahari terbenam, ketinggian anak bulan daripada atas ufuk adalah 3 darjah 30 minit 55 saat. Dan jarak lengkung dia adalah 4 jam 27 minit 10 saat. Di mana umur bulan
di Balai Cerap Selangor ketika matahari terbenam adalah 9 jam 9 minit. Okey, jadi semoga urusan sarapan anak bulan Ramadan ini akan berjalan dengan lancar dan dengan berharap cuaca baik. Walaupun agak sukar untuk kita melihat anak bulan, kita akan berusaha sebab kalau ikut rekod kenampakan di Balai Cerap Selangor adalah umur anak bulan lebih kurang 15 ke 16 jam. Namun dengan adanya ketinggian dan jarak lengkung yang agak besar, kita sama-sama berdoa supaya kita dapat melihat anak bulan pada hari ini. Jadi sebelum saya menutup taklimat data sarapan anak bulan Ramadan, saya wakil daripada Balai Cerap Selangor ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan semoga kita semua akan menjadi orang-orang bertakwa seperti maksud dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi semoga Allah menerima segala amalan ibadah kita dan supaya kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa dan semoga kita semua dapat meraih malam Lailatul Qadar. Amin. Jadi sekian. Terima kasih. Jadi kita akan berjumpa lagi untuk info-info yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.